Kerana tertawan dek kemasyhuran dan kekayaan seorang penceramah selebriti, X terpanggil untuk melanjutkan pelajaran agama di sebuah universiti Islam di Semenanjung Arab. Setelah mendapat ijazah, dia pun menjadi penceramah selebriti seperti ikonnya itu. Populariti membuatkannya meninggi diri, merasakan dirinya lebih bijaksana, lebih memahami dan lebih terpelajar daripada orang lain. Dan dia mula mengkritik para ulama, berdebat dengan orang yang tidak begitu pandai dalam agama, malah menggilai perhatian dengan mempamerkan kemahirannya mengalunkan Al-Quran, menghafal hadis, dan memetik karya-karya ilmuwan. Darjat yang dirasakannya sudah tinggi, telah menyebabkan dia berhenti untuk menambahkan lagi ilmu. Apalagi setelah diangkat oleh para pengikutnya sebagai alim yang tersohor. Hidupnya bahagia hingga ke hujung nyawa, menikmati hujan pujian dan curahan penghormatan. Daripada cerita fiction ini, bahagian manakah yang Anda rasa tidak kena pada X? Yang paling ketara adalah apabila dia berbangga diri dengan ilmu agama yang dimilikinya. Dalam Musnad Abi Ya'la 6698, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa mereka itu dari kalangan umat ini, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Tetapi bukan semua yang sedar bahawa selain menuntut ilmu yang bermanfaat, segala tentang X, semuanya tidak kena sejak mula. Cinta kepada kemasyhuran ternyata membawa kepada kemusnahan. Kerana nama dan harta adalah niat kerana dunia, tujuan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud 3664. Sesiapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dituntut kerana mengharap keredaan Allah Azza wa Jal, tetapi dituntut semata-mata kerana sebahagian kelebihan dunia, dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Dunia ternyata memperdaya, malah orang-orang agama pun tidak terlepas daripadanya. Meskipun setelah mempunyai ilmu, X tiada usaha untuk membetulkan niatnya yang buruk, malahan kian parah. Sikapnya yang suka mengecam ulama, bertengkar dengan orang-orang jahil, dan ketagihan perhatian menjadi alasan yang kukuh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghumbannya ke dalam neraka. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi 2654. Walaupun diangkat sebagai sarjana di sisi masyarakat, hakikatnya apabila dia kagum dengan ilmunya sendiri, sebenarnya dia seorang yang jahil. Seperti mana kenyataan Masruq bin Al-Ajda' rahimahullah dalam Sunan Ad-Darimi 385. Dan berhenti menuntut ilmu bukanlah kualiti seorang alim yang sebenar, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi 2686. Seorang yang beriman tidak akan pernah puas mendengarkan kebaikan, sehinggalah dia memasuki syurga. Pengakhiran kisah X itu kelihatan seolah-olah kesudahan yang mulia, namun pengakhiran di akhiratnya sangat berbeza. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim 1905. Seorang yang menuntut ilmu, mengajarkannya dan membacakan Al-Quran akan dibawa menghadap. Lalu Allah menunjukkan nikmatnya dan dia pun mengakui telah menikmatinya. Allah bertanya, "Apa yang engkau lakukan sebagai balasan?" Dia menjawab, "Aku telah menuntut ilmu, menyebarkannya dan membacakan Al-Quran semata-mata hanya keranamu." Namun Allah berfirman, "Engkau bohong, engkau hanya menuntut ilmu untuk digelar alim, dan engkau membacakan Al-Quran untuk dipanggil qari, dan engkau telah pun mendapatkan gelarannya." Lalu dia diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya menyapu permukaan tanah, dan dihumbankan ke dalam neraka. Kehancuran X bermula dengan pengaruh budaya selebriti. Individu-individu yang ternama sudah pun wujud sejak manusia yang pertama lagi. Para rasul, as-sahabah, at-tabi'un, ulama, raja, ahli politik,
sastrawan, artis, ahli sukan, dan lain-lain lagi. Meskipun terkenal, tetapi bukan semua yang mengejar nama ataupun harta, terutamanya orang-orang yang beriman. Dan konsep budaya selebriti, budaya memuja individu ini, sudah ada sejak tamadun-tamadun purbakala lagi. Pada zaman kita, budaya itu lahir semula sekitar kurun ke-18, yang didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan tahap celik huruf dan bahan-bahan bacaan, seperti majalah dan surat kabar yang semakin murah serta mudah diperolehi. Ia mendapat momentum pada kurun ke-19 melalui pertumbuhan pesat industri hiburan yang selari dengan kemajuan teknologi seperti radio, sinema, dan televisyen. Kini, melalui media sosial, sesiapa sahaja boleh menjadi selebriti, termasuklah penceramah. Kita telah pun memasuki era di mana godaan untuk menagih perhatian, pujian, malahan reda manusia sudah menjadi lebih dahsyat lagi. Tidak hairan lagi, mengapa dalam Sunan Ibnu Majah 4204, Rasulullah SAW menyatakan bahawa baginda lebih membimbangkan syirik asgar ke atas umatnya berbanding Dajjal. Dan apabila baginda mengatakan bahawa umat ini akan mengikuti Ahlul Kitab sejengkal demi sejengkal dalam Sahih Al-Bukhari 7320, baginda benar-benar memaksudkannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk budaya selebriti dan termasuk di kalangan ahli agama sendiri. Apabila ia telah tertanam sejak zaman nenda kita, kini anak cucu mereka sudah tidak menganggap budaya itu berbahaya lagi. Dan sekiranya ramai penceramah sudah mula menjadikan kemasyhuran dan kekayaan sebagai tujuan hidup mereka, generasi berikutnya akan menganggapnya sebagai cita-cita yang mulia. Ini salah. Ketahuilah, apabila Nabi Muhammad SAW datang, baginda telah pun menghapuskan budaya selebriti yang ada pada khutbah jahiliyah, serta mengubah niat kerana dunia kepada kerana Allah semata-mata. Baginda telah pun mengubah daripada sekadar penceramah kepada ulama yang sebenar-benarnya,